Buat tengok kedai. Buat tengok kedai. Nanti naik balik Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Saya berada di mana? Saya berada di nampak tak? Saya berada di office. Tak best lah dia punya tu. Tengok kedai jom. Umi nak tengok kedai kat luar dah. Okey, hati-hati. Okey. Ini dia nak buat lapang formula. Dah? Lapang formula. Lapang formula. Dah live tu? Dah. Salam Jumaat. Saya ada kelas sebentar lagi. Sayang, ada ni tak? Mana? Oh, ada. Dah lah, abang ni selalu berkilat. Nah, kita live dulu. Terangkan formula pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pula. Okey. Saya mengerti kau. Kenapa ada orang ketiga? Orang ketiga ni? Ha? Ketiga, ke-8? Tak, saya punya tugas ni. Sarapan saya, sarapan saya. Sarapan saya tau ada coklat campur dengan korma. Kurma ajwa. Orang kata insya-Allah kalau makan 3 biji sehari, mudah-mudahan dijauhkan kita daripada sihir dan perbuatan-perbuatan yang tidak elok. Saya muka saya cepat nampak berminyak, oily. Boleh buat minyak masak ni sebenarnya. Tak ada ni kalau buat goreng ikan bilis ke ikan ke. Saya melayani live pagi-pagi ni. Live pula. Apa? Voice chat. Grup Ultimate. Saya ada Bagi kelas apa semangat. lagi sayang? InsyaAllah kita mulakan kelas pagi ni Advanced Rocket Business. Ada benda ada benda penting sebenarnya. Ada ramai orang tak perasan. Ada some change yang berlaku pada marketing. Dan saya mengambil benda tu daripada Research Harvard Business Review, HBR. Yang kita memang subscribe kan, ada kan majalah tu sampai lagi kat office kan? Ada. Saya rasa memang itu antara satu majalah yang patut pada orang yang buat bisnes. Bukanlah nak baca semua muka surat, taklah mampu kita, tapi kita akan membaca muka surat yang penting, terutama 10 benda yang changes yang berlaku pada marketing, dan kita kena sesuaikan dengan konten kita, FB lah kita apa nak buat. Wah, nampak bagus saya punya makeup artist saya kan. Zero cost. Tapi tak zero juga, saya yang zero. Sekejap dia foto. Ni pagi-pagi sarapan saya ni coklat campur dengan kurma. Bismillahirrahmanirrahim. So bila saya mengajar, kalau saya makan nasi lemak, kejap lagi keluar sambal ikan bilis. Jadi saya memang kalau ada kelas saya tak makan. Sayang, kalau tak ada kelas abang makan tak? Makan? Banyak. Makan apa? Tak, kalau sarapan. Ni juga. Kalau tak ada kelas pun makan ni juga. Sama je sebenarnya. Pagi-pagi saya tak nak berat sangat. Nanti kan saya malas pula, saya ngantuk InsyaAllah. Jadi saya doakan you all hari Jumaat ni. Pesan saya, keluarkan duit daripada dompet ke, my bank to you, pergi sedekah mana-mana. Sebab prioriti sedekah hari Jumaat sangat-sangat dituntut. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala redha dengan kita. Dia beri kita rahmat, barakah satu benda. Kedua, mudah-mudahan Allah Ta'ala janji umat Nabi Muhammad, kalau dia sedekah, dia akan kembali semula pada dia 10 kali ganda cash kat dunia. Betul. Dia tak payah tunggu akhirat. Memang insya-Allah dia akan, Allah Ta'ala bagi cash 10 kali. Even ada ustaz tu ajar saya, dia kata tulis apa 10 kebaikan atau 10 kali ganda yang kita berikan tu, kita boleh sedar tau. Serius. Itu sangat power, babe. Sangat power. InsyaAllah. Saya pun pagi ni kita ada satu pesantren yang kita nak hantar. Besar harapan dia ni sebab dia ada buat kelas mengaji percuma. Kelas mengaji Quran percuma untuk anak-anak yang susah. Jadi kita ambil kesempatan ini untuk kita sama-sama memberi kepada mereka. Dan saya lebih suka memberi kepada pusat-pusat ilmu. Sebab benda tu nanti dia berkembang. Kadang kalau kita bagi masjid surau ni kan apa, kadang-kadang benda tu dia tak berjalan. Sometimes lah. Saya tak cakap semua, tapi saya lebih suka orang kata beri pada manusia. Sebab manusia ni bergerak untuk tarik manusia tu pergi masjid. Pergi surau. Kalau bagi pada surau masjid, benda tu bangunan. Dan yang mengelolakan tu hanya berapa orang. Jadi benda tu macam mungkin dia keluar, Plus mungkin insyaAllah ramai tidak dah. keluar. Ramai bagi bantuan. Tapi kalau kita bagi pada manusia tu yang pusat-pusat pengajian ni, kita berdoa lah, kita berharap lah benda tu tersebar luas macam tu. Okay, saya nak kelas dah. Saya kembalikan semula kepada... Okey sayang. Dah, lawa. Saya cuma perlu nak bedak je sebab dia Abang nak gincu? perlu lah kuat, perlu.
Gincu ke? Tak nak bang. Nanti kan nak kena kemam pula gincu. Selamat mengajar bang. Okay, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pagi semua, pagi Jiha. Thank you Kaliza Khalid watching. Ya Encik Hafizul saya yang siapkan. Dulu offline pun saya juga ada jugalah butler. Tapi dah tak offline. Bila online ni saya lah siapkan. Kan apa guna saya ikut. Kalau tak siapkan suami. Walaupun muka aku yang tak siap. Gurau. Waalaikumsalam Zulaika. Okey, tak nak buang masa lagi. Tajuk hari ni ialah saya nak share 8 formula. Kenapa 8? Kerana saya dapat idea dan saya diberi idea oleh panggil apa penasihat. Kita kena ramai penasihat. Okay? So penasihat saya dia ada share kat saya 8 formula ni yang daripada word momentum. M-O-M-E-N-T-U-M. Okay? Kita cari word kat situ dan memang itulah. Memang inilah kami. Dan kenapa saya nak share formula ni, kalau korang buat, actually saya letak je 3,000 hingga 5,000. Tak apa, tutup dulu. Nanti buka. Okay? So ini dia betul-betul nak ikut tadi. Suami saya dah lambat, bawa je lah kejap. Bibi pun ada, nanti dia orang balik sama-sama. Bukan 3,000 hingga 5,000 sebenarnya. Saya tak maulah. Macam biasa, saya tak berani nak bulan bintang. Tapi percayalah, Allah boleh bagi bulan bintang kat kita. Cuba korang tengok dulu apa formula yang saya nak share ni. Itu share pertama. Boleh tulis lah. Share pertama ialah M. M for mood. Kita kena sentiasa jaga mood kita. Korang suka tak dengan orang yang suka moody? Dia kejap angin, kejap ribut, kejap orang tak perasan. Tadi happy, kenapa tiba-tiba nak marah-marah. Lepas tu paling kelakar orang moody ni, dia marah orang lain tapi dia ada masalah dengan orang lain tapi dia marah semua orang. Saya pun akan jauhkan diri daripada orang yang moody. Plus orang yang moody ni dia sangat menakutkan kita tau. Siapa yang pernah jumpa orang moody dan kita rasa macam dah lah aku malas lah nak jalan dengan orang macam kau ni, moody tak bertempat ni, buat pening kepala aku je. Kalau kita nak buat sesuatu, nak pergi travel, nak buat kerja, baiklah kita fokus kepada kerja itu. Baiklah kita fokus kepada travel itu. Kalau orang-orang moody ni ada depan mata kita, dia ganggu fokus kita. Kita nak kena prepare diri kita pula supaya bertenang ke, dah nak kena bersihkan hati pula sebab bersangka-sangka kat orang moody ni. Tak? So tolong kawal mood kita. Saya sangat suka nak share dengan tuan-puan, especially saya nak share kepada para wanita yang saya sayang, yang Allah sayang. Kita ni banyak, moody ni banyak pada perempuan. Sorry lah. Moody ni banyak pada perempuan sebab kita emosi di depan. Cara saya, bila saya marah, contoh saya marah anak, contoh. Hui! Dah lah kari berapi. Tak ada yang tak berapi ke? Tak ada yang tak pedas? Sikit je. Pergi tahu air panas media. Pergi makan. Inilah di office ya. Saya terpaksa tutup mata walaupun tu adalah Maggi. Jangan stres. Saya tak marah kalian. Saya tak marah. Anak saya pun saya tak marah. Supaya saya tak moody. So kalau kita marah anak, jangan kita marah lelaki pula tiba-tiba. Kalau anak-anak je lah. Kalau kita marah suami, jangan kita marah. Tiba-tiba kita jumpa kawan kita datang rumah, dengan kawan-kawan kita kena marah. Kalau kita contoh pergi bercuti ni banyak kali terjadi. Bila bercuti, ada sesuatu yang tak enak sewaktu kita bercuti, tak kira bersama family saya atau family Tuan Najib. Yang kita marah tu suami kita. Kan? So saya memang sedaya upaya tarik nafas ke, buang nafas ke kat tempat lain, istighfar ke. Yang penting air muka tu family kami tak nampak. Sebab bukan salah diorang. Family tak salah apa. Plus tak tahu apa-apa. Tapi kalau kita tunjuk muka moody, pertama, kita nampak macam orang yang tak tahu kawal emosi. Otak tak center, tak stabil. Kedua, kita menganiaya orang lain punya mood. Family tengah happy, mentang-mentang kita marah suami kita, kita nak orang lain pun rasa kemarahan tu. Adil ke? Even pada kita, kalau kita yang kena pun tak adil pada kita. Kita tengah happy, tiba-tiba nampak muka moody. Aku buat salah ke? Dah orang tu terfikir-fikir macam-macam. Dah suasana percutian tak seronok. That's why
kena kawal mudi. Termasuklah siapa yang berniaga macam kami. Tuan Najib, tengah meeting penting tu. Kami berdua, korang ingat senang ke berniaga sama-sama? Kan, dah tahu kan, bukan senang. So, adil tak saya marah suami saya atas keputusan yang kita mungkin tersilap? Saya mudi dengan semua tim saya. Ataupun saya marah tim saya yang tak dapat nak menyampaikan kerja dengan bagus, mengikut janji mereka, tapi saya bawa kemarahan itu kepada suami saya. Sangat tidak adil kepada suami saya. Faham tak? That's why mudi ni ada pada semua orang, termasuk diri saya yang bercakap. So why not? Hari ni, hari Jumaat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Why not? Kita ubahlah. Kita jangan ikut sangat kita punya mudi. Plus kalau kita boleh kurangkan sekurang-kurangnya, lagi bagus. So tak nak buang masa. Yang kedua, untuk O ialah objektif dan juga matlamat apa yang kita nak capai. Semua benda ada objektif dia. Semua benda tanpa korang sedar, semua benda ada objektif dia. Kenapa nak berkahwin? Objektif perkahwinan untuk apa? Untuk menghalalkan perhubungan. Kenapa nak berniaga? Objektif perniagaan untuk mendapat keuntungan perniagaan. Mengapa nak kaya? Objektif nak kaya untuk kita gunakan rezeki yang Allah bagi untuk tolong orang lain, untuk kita sebagai jambatan ke akhirat, untuk kita ajar dan didik orang-orang keliling kita. Kalau kita buat contoh yang terbaik, kita gunakan kekayaan kita dengan baik, mengikut syariat Allah Ta'ala, mengikut apa yang Allah Ta'ala suka, orang lain akan follow tak? Orang akan follow. So yang diorang follow tu adalah contoh teladan yang baik daripada kita. So banyak tak kita meraih kasih sayang Allah? Contoh, setiap benda ada objektif. Kenapa nak kumpul duit dalam tabung? Kenapa nak penuhkan duit tabung? Sebab nak beli kasut raya di hujung masa sebelum nak raya. Semua benda ada objektif. Okay? So untuk berniaga pun sama. Cari apa objektif korang nak berniaga. Korang nak berniaga apa? Apa objektif dia? Korang nak bawa perniagaan tu ke mana? Apa objektif dia? Semua benda ada objektif. Tolong nilai apa yang korang nak, apa objektifnya, apa matlamatnya, dan bila kita dah tahu, fokus. Jangan kita cacah marbah objektif kita. Jangan cacah marbah matlamat kita. Lepas tu jangan masukkan mudi tu tadi. Kalau dah masuk macam-macam, boleh fokus lagi tak? So macam mana nak dapatkan extra income tu? Kalau korang bekerja, korang kena tahu objektif bekerja tu untuk apa. Kalau korang berniaga, korang kena tahu objektif berniaga tu untuk apa. Kalau korang buat extra income pun sama. Kenapa nak buat extra income? Adakah, contoh saya bantu suami. Apa objektif saya? Terlibat dalam bisnes untuk bantu suami. Bila saya tahu objektif saya, contoh saya tertekan dengan situasi bisnes, contoh tertekan dengan tim. So saya sampai bawa stres saya tu kepada suami saya. Saya sampai ataupun saya kurang layanan yang kasih mesra kepada suami saya. So suami saya pun tegur. Lepas dah sebulan dia sabar, contoh dia tegur kita, Bibi perasan tak bila tak manjakan abang lagi, contoh. So bila kita faham, oh betul yang suami saya cakap. Sebab objektif saya nak turun dalam perniagaan ni untuk bantu suami. Tetapi tidak bagus kita nak bantu suami tapi lala suami kecil hati. Lala suami terasa dengan layanan kita dah tak mesra macam dulu. Contoh. So, siapa yang salah? Kita lah. Tak adalah kita ni, suami kita tegur je benda tu, kita mula nak korek yang kisah dia dulu-dulu. Abang pun sama dulu abang. Dah tak syok dah. Sebab kita tak faham objektif kita. So, yang salah, tetaplah salah. Yang benar, tetaplah benar. Tak kira dari siapa. Okay? Yang ketiga. Masalah. Yes. Saya tengok nota lah. Tu nota saya. M, masalah. Kenapa saya apa masalah orang sekitar? Betul. Momentum. M, kenal pasti masalah. Baru kita tahu. Ramai tanya-tanya suami saya, Tuan Najib, saya nak mula berniaga apa ya? Bidang perniagaan apa yang saya nak mulakan ya? Pertama, cari isu. Cari isu setempat. Cari apa benda yang orang perlukan. Apa masalah orang. Macam kami terlibat dengan online business sebab saya tahu. Momentum tahu, Tuan Najib tahu. Ramai peniaga tak mahir meng-onlinekan business mereka. Jadi kita fokus kepada nak ajar, nak didik, nak kongsi ilmu tentang online business. Kita buat ilmu tu dan kita ajar. Kita
kita buat apa benda yang berkenaan dengan online business, kita kaji dan kita buat dah 7 tahun, dah lebih pun. Suami saya dah terlibat dalam dunia digital. Sayang, saya terlibat dalam dunia digital sebelum ada momentum lagi kan? 2006. Ha, lama suami saya terlibat dalam dunia digital ni. Daripada eBay, daripada email marketing, semua banyak dah. Daripada apa benda je suami saya tak buat dulu entah. Blogging, Google AdSense, Google Ads. Aku pernah lupa. Blogging, Google AdSense, Google Ads dan banyak lagi. Sejak 2006. So, apa yang kami ajar ni adalah apa yang suami saya dah buat. Apa yang suami saya ajar tim untuk buat. So, kami sampaikan ilmu. Sebab masalahnya yang kami dah kenal pasti ialah orang tak faham macam mana dunia online. Nak mula macam mana, nak buat macam mana, apa yang betul, apa yang do and don'ts. Do and don'ts. Kan betul tak aku sebut? Betul kan? Yang E. Yes, yang ni paling best. Momentum, energy. Tuan-puan, semua orang ada energy. Saya belajar semalam, ada tetamu datang ke rumah kami bermalam. Tetamu itu sangat special. Bukan senang tetamu tu nak datang ke rumah kami. Maka bila dia datang, bila Allah izinkan dia datang, jadi kami rasa macam, ya Allah, terima kasih banyak. Dan banyaklah ilmu yang kami gali, kami tanya, kami dapatkan kepastian daripada beliau. Antaranya ialah tentang spiritual. Spiritual ni termasuk dengan energi lah. Okay? Kata beliau, semua orang Allah bagi spiritual. Cuma ada spiritual yang berwarna putih. Ada spiritual itu aura. Aura, metafizik. Apa lagi? Spiritual. Nur. Banyak. Itu sama. Maksudnya sama. Aura dalaman kita. Energi dalaman kita. Okay? Energi dalaman sangat penting kepada semua manusia. Cuma bezanya energi dan spiritual. Energi dalaman ataupun spiritual orang Islam berwarna putih. Jika kita pandai pilih apakah bentuk-bentuk spiritual itu. Caranya, contoh. Saya bagi contoh. Pernah dengar meditasi? Pernah dengar tai chi? Pernah dengar apa lagi? Yang yoga. Pernah dengar? Okey, kebanyakan orang-orang bukan Islam banyak melakukan meditasi sebegitu. Kerana memang bagus, meditasi bagus, tapi sebagai kita orang Islam, apakah meditasi terbaik yang memutihkan spiritual kita? Tak lain tak bukan adalah solat. Tak lain tak bukan adalah zikir. Dengan zikir dan solat, tak kiralah segala jenis solat lah kalau kita mampu buat. Segala jenis zikir. Zikir ialah mengingati Allah. Kalau lebih baik, zikir yang terbaik adalah bila kita sebut di mulut, Allah, 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 Allah. Kita sinkronis dengan fikiran kita, kita memang ingat Allah. Dan kita letak, kita sinkronis dengan hati kita. Kita bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. So, kalau kita buat benda tu, kita banyakkan zikir, kita solat dengan khusyuk, so kita akan ada satu spiritual, satu aura, satu metafizik yang sangat kuat. Satu energi dalaman yang korang, yang manusia pun boleh rasa energi kita. Korang tuan-puan pun mungkin boleh nampak energi Tuan Najib sendiri macam mana. Mungkin saya pun pernah ada orang bagi tahu saya, wah, saya suka energi Puan Izzah. Terima kasih banyak. Masya Allah, itu semua daripada Allah. Dan tentang energi ni, dia sangat meluas. Cukuplah saya katakan, cukuplah ilmu yang saya dan Tuan Najib dapat sepanjang tetamu kami tidur di rumah kami. Cukuplah dia mengatakan, banyakkan berzikir, banyakkan solat. Solat termasuklah solat fardu, solat malam, solat tahajud, mengaji. Semua tu sebenarnya darah kita, makanan dia adalah roh kita, makanan dia adalah zikir. Solat juga termasuk dalam zikir. Kerana solat adalah perbuatan dan perkataan yang mengingati Allah. Okay? Kalau korang nak tai chi dan sebagainya, boleh. Itu ilmu. Tetapi kena ingat, itu adalah amalan orang-orang yang bukan orang Islam lah. Yang bukan solat. Dia tak tahu solat kita. Solat kita, pergerakan kita pun dah sihat. Faham tak? Saya harap saya terangkan ni, korang boleh faham lah. Sebab korang, lagi kalau orang Islam. Kalau yang bukan Islam mendengar saya, korang teruskan dengan tai chi, meditasi, macam yoga. Itu sangat bagus. Dan saya tengok ramai orang cara dia menenangkan diri dia dengan benda tu. Cuma
saya nak mengajak kita orang Islam ada meditasi yang terbaik dalam dunia yang Allah bekalkan kepada kita, iaitu solat dan zikir. Banyak-banyak. Boleh kaji, boleh pergi baca buku, pergi buat Google, pergi tanya orang alim, apa kaitannya zikir dengan darah kita. Okay, roh kita, darah kita perlukan makanan, dan makanan untuk roh kita adalah zikir. Percaya cakap saya, jika contoh saya tak tahu benda ni, saya minta maaf dan saya sebenarnya tak layak nak bercakap, contoh tai chi ataupun contoh yoga. Mereka menekankan tentang kekosongan minda. Kalau saya salah, minta maaf sangat-sangat. Mereka menekankan tentang pentingnya minda yang relax, yang tak fikir apa-apa, yang kosong. Sebenarnya, sorry to say, kita tidak boleh mengosongkan minda kita. Kita perlu letak dan penuhkan dengan zikir, dengan Allah, Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Maka seorang manusia tidak boleh mengosongkan dirinya, rohnya sama sekali. Kerana yang masuk nanti adalah, saya berat nak cakap sebab benda ni ilmu dalam, tapi korang buatlah sendiri, belajarlah. Apa yang masuk ke dalam badan kita melalui salur-salur darah kita. Kalau kita betul-betul kosong, contoh orang yang hisap dadah, kosong tak minda dia? Terbual-bual, tak ingat apa. Bagus tak keadaan macam tu? Kan? So, apa yang masuk dalam kepala otak dia? Apa yang masuk dalam tubuh badan dia waktu tu? Adakah cahaya dari Allah Ta'ala? Tentu tidak. So, tubuh badan kita ni kena dipenuhkan dengan zikrullah. Okey? Cukup saya cakap setakat itu. Itu sahaja kemampuan untuk saya sampaikan. Kan, kalau nak lebih-lebih, pergi bertemu dengan alim ulama'. Okey, saya nak teruskan tentang energi. Tadi saya dah beritahu. N, momentum. N is sifat baik, iaitu nice. Be nice. Be nice with other people. Firstly, please be nice with yourself. Kita kena baik dengan diri kita dulu. Ya, betul. Betul Syahriza. Bersyukur Allah Ta'ala pilih kita sebagai seorang Muslim. Tetapi saya teringat tadi, saya terbaca kata-kata tu. Dalam kalangan Muslim juga kita boleh ada munafik. Orang-orang munafik, kalau dalam api neraka tu, tempat dia paling bawah. Sebab itu di hari Jumaat yang sangat mulia ini, kita doa banyak-banyak. Kita doa, ya Allah, tempatkan aku dalam kalangan hamba-hamba-Mu yang Engkau redai. Tempatkan aku dalam kumpulan Rasulullah, dalam kumpulan Engkau letakkan orang-orang mukmin bersama-sama Rasulullah, para Nabi, para Anbiya. Doa banyak-banyak. Sebab kita tak tahu kalau Allah nak uji kita dan kita tak mampu, minta jauh daripada sifat munafik. Kerana Allah paling benci orang yang bermunafik. Kaji apa itu munafik. Terdiri daripada kalangan orang-orang yang solat juga. Terdiri dari kalangan orang yang tidak solat. Okey? So, saya nak ingat sebab tadi kita kata bersyukur sebagai Muslim. Tapi kena ingat, Muslim yang bagaimana kita ni? Muslim yang bagaimana kita nak jadi? Setiap benda ada objektif dan matlamat. Okay, nice. Tadi saya kata N. Jadilah baik. Sebelum jadi baik kepada orang lain, kena jadi baik kepada diri kita sendiri. Kalau tidak, kita tak faham apa maksud baik. Sebelum kita sayang orang lain, kita kena tahu sayang diri kita sendiri. Baru kita faham apa maksud sayang. Dan sesempurna iman seseorang apabila dia mengasihi orang lain macam dia mengasihi diri dia sendiri. Dia, kalau sempurna iman, kita sayang orang sama macam kita sayang diri kita ke kita sayang orang lebih daripada kita sayang diri kita? Lebih. Kalau sempurna iman, ada sahih, lebih. Kita kena sayang orang lain lebih daripada kita sayang diri kita, betul? Itu dia. Kau nak kena sayang orang lebih daripada kita sayang diri kita. Sempurna iman. Susah ke senang? Nak sayang orang sama macam kita sayang diri kita pun susah. Jadi, nasihat saya, kita kena jadi baik. Kita kena jadi orang yang penyayang. Macam saya sangat sayang kalian. Kerana saya tahu Allah akan sayang saya kalau saya sayang kalian. Jadi saya latih diri saya, sayang diri saya dulu. Baru saya faham apa maksud kasih sayang. Baru saya faham apa maksud baik. Macam mana yang baik yang saya nak. Macam itulah saya yakin orang lain nak baik tu daripada saya. You faham tak? So, nak jadi baik, nak kata senang pun sebenarnya susah. Sebab saya tengok ramai orang tidak baik sekarang. Ramai orang ada hidden. Ramai orang ada maksud-maksud tersembunyi apabila mereka buat baik.
Yang benda itu sangat merisaukan saya. So apa kata yang mendengar saya hari ini, ambillah nasihat ni, muhasabah diri. Adakah aku berbuat baik kerana kepentingan diriku, atau aku berbuat baik ni kepada orang lain adalah kerana Allah semata-mata. Sama-sama, saya dan kalian, jom kita muhasabah diri. Bila kita buat baik adalah sebenar-benar kerana kita nak jadi baik, kita suka pada benda baik dan kita suka buat baik kat orang dan kita suka nampak baik pada orang. Termasuklah bila kita nampak orang lain dapat untung, mungkin dia dapat extra income RM3,000, RM5,000. Apa yang kita nak buat? Apa cara baik kita? Kita tumpang happy, kita tumpang senang. Kita tak ada dengki khianat, tak ada cemburu buta pada kejayaan orang. Tentulah kejayaan itu akan datang kepada kita juga. Ini pengalaman saya dan Tuan Najib. Okay? Yang seterusnya ialah T. Ini paling penting. T untuk momentum. T ialah untuk Tuhan. Tolonglah tuan-puan, walau ke mana kita pergi, walau sejauh mana kita berlari, kita jangan pernah tinggalkan Allah Ta'ala yang menciptakan kita dengan penuh kasih sayang, yang memberi kita panca indera. Yang bayangkan mata kita ni, tolong kita muhasabah sekejap. Mata kita sangat kecil kan? Dalam mata kita ada apa? Yang bulat tu biji mata, anak mata, betul? So kita dengan mata kita yang kecil ni, Allah Ta'ala jadikan kita boleh melihat apa tuan-puan? Seluas langit tu. Seluas langit kita boleh tengok dengan mata kita yang kecil ni. Kan? Kita tengok langit, Allah dah bina langit untuk kita. Allah bina bumi untuk kita, pokok kita boleh tengok. Kita boleh tengok apa-apa yang kita sayang kat dunia ni. Suami kita yang sayang kita, kita boleh tengok muka dia. Kita boleh tengok seramai-ramai umat manusia kalau kita ada offline zaman dulu-dulu kan. Kita boleh baca buku, baca Quran, tengok tulisan Quran. Ya Allah, baru satu saya sebut, baru mata. Belum lagi hidung, apa tujuan dia, belum lagi dalam mulut ada apa. Kalau tak ada lidah, boleh bercakap tak tuan-puan? Tak boleh. Kita boleh bercakap dengan lidah. Sebab lidah ni tempat keluar huruf, makhraj. Tempat keluar huruf kerongkong. Kalau ada tak ada kerongkong, macam mana nak keluarkan huruf? Macam mana nak bunyi kha? Macam mana nak bagi suara? Bentuk suara kita, suara saya dan suara Tuan Najib berbeza. Kerana bezanya letaknya kerongkong tu, saiz kerongkong, bentuk kerongkong, baru itu. Belum lagi Allah bagi gigi. Kenapa Allah tak bagi gigi warna hitam? Sebab gigi warna putih nampak seperti mutiara, cantik. Ya Allah, bila kita sebut tentang Tuhan, tolonglah hargai nikmat pemberian Tuhan hanya pada diri kita dulu. Tengok panca indera kita. Apa guna bulu mata kita? Untuk menghalang habuk daripada kacau mata. Kenapa telinga kita berbentuk-bentuk? Banyak dia punya lekuk-lekuk. Contoh kalau semut masuk, panjang tak perjalanan dia? Panjang nak kena naik bukit, turun bukit ke dalam. So sempat tak kita rasa, ada binatang lah. Sempat tak kita selamatkan telinga kita daripada masuk ke dalam telinga tu yang mengganggu kita punya salu telinga nanti? Sempat. So setiap kejadian Allah ada objektifnya, ada dia punya tujuan dia. Dan ada hikmah dia tuan-puan. Okey? Tak dengar tadi saya. Okey, jadi walau ke mana kita pergi pun, walau apa pun yang kita nak capai, kita kena pegang kuat kepada Allah Ta'ala. Okey? Okey tuan-puan. Sebab korang nak duit sekarang ni. Nak extra income. Nak RM3,000 lah, RM5,000 lah. Lebih pun Allah boleh bagi. Kalau betul caranya. Okey? So, last but not least. Bukan last lagi. Kedua last. You is priority. Utamakan yang utama. Priority is kita kena ada ilmu. Kita kena ada satu kebijaksanaan mengutamakan yang utama. Okay? Utama. That's why, apa benda yang antara kita masuk dalam objektif tadilah, kenapa yang kita nak berniaga, kenapa kita nak extra income. Sebab kita nak buatkan keluarga kita lebih selesa, lebih mampu nak pergi sana sini, lebih seronok, ada duit lebih nak buat diorang pergi travel, pergi jalan, pergi bercuti. Utamakan keluarga, utamakan kita punya objektif tadi apa. Kalau kita nak utamakan keluarga, maka kita jangan lari daripada objektif tu. Jangan sampai nanti anak kita sakit macam mana pun nak perlukan kita tetap utamakan bisnes. Kan silap tu. Faham tak? That's why ilmu priority tak ada pada semua orang. Kalau korang rasa korang tak mampu, saya tak faham lah masa tu nak dulukan. Pergi belajar. Tak ada cara lain tuan-puan. Pergilah belajar, pergilah bertanya. Betul Ku Normawati.
kita kena membersihkan jiwa kita sendiri. Semua orang bertanggungjawab memastikan diri dia dan keluarga dia selamat daripada api neraka. Yo. Bolehkan bedakan ini tak? Oh, bolehlah kalau macam tu. Ha. Ha. Tuan-puan, M. Last but not least. Ni memang last but not least. M for masa. Tuan-puan, kalau kita tak utamakan masa, masa tak kejar kita tau tuan-puan. Kita yang sepatutnya kejar masa. Masa semakin suntuk tau tuan-puan. Kerana apa? Semakin bertambah masa dalam hidup kita, bermakna semakin kita nak bertemu kepada Allah. Semakin kita nak menuju kepada kematian. Jadi kalau kita ingat mati banyak-banyak, sebab itu dikatakan orang yang bijak adalah orang yang mengingati mati. Kerana bila dia ingat mati, dia tak ada masa nak sakitkan hati orang. Dia tak ada masa nak buang masa. Lebih baik masa yang dia ada tu, dia ajar orang, dia didik orang, dia jadi diri dia yang terbaik, dia jadi contoh teladan yang terbaik, dia pergi cari ilmu, dia pergi cari guru, dia apa sahaja rezeki yang Allah bagi pada dia. Sebab masa suntuk ni, sedekah kepada orang. Lebih lagi suami saya punya pesan tadi, hari Jumaat ni paling terbaik adalah sedekah. Sedekah subuh, sedekah pagi. Fiti, saya dah sedekah kat awak. Sedekah senyum, contoh. Kan? Saya pada selawat. So masa, kita jangan abaikan masa. Masa bukan emas tuan-puan, lebih daripada emas. Masa itu lebih daripada emas. Percayalah cakap saya. Okay? Dengan masa kita boleh bahagia, dengan menjaga masa kita boleh siapkan kerja, dengan menjaga masa kita boleh maju dalam bisnes dan banyak lagi. Okay? Tuan-puan, itu saja yang saya nak share hari ini. Terima kasih banyak, stay. Dan doakan kelas Advanced Rocket Business kami berjalan lancar dan doakan roket pemasaran momentum kelas yang kami adakan Zoom kelas, online kelas yang kami akan adakan pada 18 dan 19 Disember ini. Allah Ta'ala bagi berkah, berjalan lancar dan semuanya mendapat manfaat daripada ilmu yang kami sampaikan. Juga kita dapat, saya pun doa kita dapat momentum, dapat peserta-peserta yang memang tahu adab, yang memang nak capai matlamat, yang jelas dengan matlamat dia nak capai, yang memang serius nak berjaya, yang memang serius nak extra income. Lebih-lebih lagi kepada suri rumah. Extra income, nanti suri rumah kata, alah saya tak ada income tapi nak extra. Bukan, kalau pendapatan suami korang bagi nafkah, tu income korang. Kan? Nafkah tu. Kalau nak extra income, buatlah lebih sikit yang korang boleh buat yang semampu korang. Okay? Okay tuan-puan, jaga diri banyak. Terima kasih banyak. Stay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Rashida yang tulis. Nanti kami pun akan cuba keluarkan dalam bentuk print dan kita akan post. Boleh tengok di kami punya media sosial iaitu FB page dan juga Instagram. Instagram kita nama apa? Najib Asaduk juga. Sama je. Instagram Najib Asaduk dan page pun Najib Asaduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.